Video kita kali ini, Cikgu akan terangkan tentang sejarah tingkatan 5 bab yang ke-6, yaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Dalam kelas sebelum ini kita sudah habis belajar tentang bab 5, yaitu pembentukan Malaysia. Malaysia dibentuk oleh Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Jadi apabila Malaysia terbentuk, apa pula cabaran yang perlu Malaysia hadapi? Itu yang akan kita bincangkan dalam bab yang ke-6 ini. Antara cabaran utama termasuklah pemisahan Singapura, ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi, serta tragedi hubungan antara kaum. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari untuk video kali ini. Dalam video kali ini Cikgu mau semua pelajar-pelajar selepas menonton video ini pastikan Anda tahu, cabaran dalaman Malaysia, pemisahan Singapura, menangani ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi, dan juga tragedi hubungan antara kaum. Tetapi dalam video ini Cikgu hanya fokuskan kepada dua objektif saja. Cikgu mau pelajar-pelajar tahu cabaran dalaman Malaysia selepas Malaysia terbentuk dan juga bagaimana Singapura akhirnya berpisah dengan Persekutuan Malaysia. Mari kita lihat terus dalam subtopik 6.1 yaitu cabaran dalaman Malaysia. Sebelum itu semua pelajar-pelajar boleh buka buku teks digital masing-masing untuk sama-sama faham, untuk sama-sama belajar tentang bab yang ke-6 ini. Subtopik 6.1 cabaran dalaman Malaysia. Kita lihat. Sebelum itu pembentukan Malaysia dia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walaupun Malaysia terbentuk, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Semasa Malaysia terbentuk, ada banyak suku ataupun ada banyak kaum, ada banyak etnik yang terdapat di Malaysia. Jadi apabila terdapat banyak etnik, apa cabaran utama? Cabaran untuk menyatu padukan masyarakat yang ada di Malaysia pada zaman di awal pembentukan negara Malaysia. Cabaran utama Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutama di Sabah dan Sarawak. Ini pelajar perlu ingat sebab sebelum Sabah Sarawak menyertai Malaysia, kedua-dua negeri ini belum merdeka. Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka terlebih dahulu dan juga telah pembangunan dan ekonomi lebih maju berbanding Sarawak dan Sabah. Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik. Cabaran dalam persaingan politik. Ini Cikgu highlight, pastikan murid-murid fokus tentang isi-isi yang Cikgu highlight. Yang boleh menggugat perpaduan kaum. Selain itu, ancaman komunis juga menjadi cabaran. Selepas Malaysia terbentuk, komunis masih ada, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Jadi itu salah satu cabaran Malaysia untuk memastikan negara bebas dari komunis, negara aman dan bebas dari komunis. Kerajaan persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggung jawab dalam menghadapi cabaran berkenaan. Kita terus lihat cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Yang pertama ialah cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Ini salah satu cabaran dalamannya selepas Malaysia terbentuk. Inilah cabaran dalam negara Malaysia yang perlu dihadapi. Pembentukan Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Di Sabah dan Sarawak pada masa tersebut mempunyai kekayaan bahan asli yang sangat banyak. Jadi kekayaan ini telah menyumbang kepada
pendapatan negara lah melalui melalui ekspor negara. Oke, pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah. Oke, sebelum Malaysia terbentuk, Persekutuan Tanah Melayu dia punya kegiatan ekonomi utama ialah getah dan biji timah sahaja. Oke, tetapi selepas Malaysia terbentuk, selepas penggabungan Sabah Sarawak, Sabah dan Sarawak menyumbangkan banyak kegiatan ekonomi lain seperti lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak, dan juga koko. Walau bagaimanapun, negara menghadapi, ini pelajar kena ingat, walaupun ada banyak pengeluaran ekonomi dari Sabah dan Sarawak, negara menghadapi cabaran. Cabaran apa? Untuk menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua negeri tersebutlah, negeri Sabah, negeri Sarawak. Sebab negeri Sabah dan Sarawak belum maju pada masa tersebut. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan di kedua-dua negeri tersebut untuk pembangunan sosioekonomi Sarawak dan Sabah? Kerajaan telah menjalankan beberapa langkah. Oke, antara langkah tersebut yang pertama ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Oke, Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Seperti yang kita belajar di atas tadi itulah. Namun masyarakat ataupun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Maksud pertanian sara diri ini ialah setiap masyarakat hanya menjalankan kegiatan ekonomi secara kecil-kecilan untuk menampung keluarga masing-masing sahaja. Oke, jadi sebab inilah kenapa Sabah dan Sarawak, rakyat di Sabah Sarawak masih belum maju oleh ataupun pembangunan ekonomi masih mundur ataupun masih tidak maju. Oleh itu, bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersial ataupun aktiviti ekonomi yang berasaskan perjualan ataupun berskala besar, kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Jadi kerajaan mahu mewujudkan banyak bidang pekerjaan yang lebih berskala besar. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial. Ini komersial ini adalah pertanian yang tujuan dia untuk didagangkan, seperti kelapa sawit, getah, dan juga koko. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Oke, jadi ini salah satu cara kerajaan untuk menghadapi cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, yaitu mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Oke, yang kedua ialah untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Ini salah satu cara, ini cara kedua kerajaan lah. Oke, saiz negeri untuk seperti yang murid-murid semua sudah tahu, negeri Sabah dan negeri Sarawak merupakan dua negeri terbesar di Malaysia. Oke, jadi saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah pada masa tersebut menjadi cabaran. Cabaran apa? Dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Oke, kedua-dua negeri masih bergantung pada sistem pengangkutan air. Ini sebelum pada masa tersebut negeri Sabah dan Sarawak bergantung pada sistem pengangkutan air, yaitu sungai dan laut, bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, apa yang kerajaan mau lakukan? Dia mau memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Oke, tugas utama kerajaan membina sistem perhubungan. Ini kerajaan punya tugas lah. Selepas ini tugas kerajaan, yaitu untuk membina sistem pengangkutan dan perhubungan, terutamanya kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sejak pembentukan Malaysia, usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Ini pelajar perlu ingat, rancangan pembangunan 5 tahun. Rancangan ini ialah berkaitan dengan cara kerajaan untuk memajukan
Malaysia dari semua aspek. Rancangan inilah rancangan 5 tahun, maksudnya ialah setiap rancangan itu dia dilaksanakan dalam tempo 5 tahun. Ada rancangan Malaysia pertama, rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, sehinggalah sekarang rancangan Malaysia ke-10. Itu semua ialah rancangan pembangunan Malaysia. Setiap rancangan dibuat selama 5 tahun. Itu adalah cara Malaysia mahu membangunkan atau membangunkan pembangunan sosioekonomi di Malaysia lah. Okey, selepas tu memajukan sistem pendidikan. Di Sabah dan Sarawak pada zaman tersebut, sekolah yang wujud ataupun kebanyakan sekolah wujud ialah jenis vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Jadi apabila dia berada di kawasan bandar, bagaimana pula dengan kawasan pedalaman? Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya. Disebabkan sekolah-sekolah hanya tertumpu di bandar, maka penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, apa yang kerajaan buat? Kerajaan telah menumpuhkan pembinaan sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya penduduk Bumi Putra. Ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk. Itu adalah jadi ada 3 cara yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk membangunkan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Ini pelajar perlu ingat. 1, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. 2, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. 3, memajukan sistem pendidikan. Cabaran Malaysia, cabaran dalaman yang kedua ialah cabaran politik di Sarawak. Pada masa tersebut, awal-awal tersebut Sarawak telah mengalami krisis politik. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966. Krisis perlembagaan ini berlaku apabila 21 ahli konsul negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Ketua Menteri Sarawak Stephen Kalong pada masa tersebut. Stephen Kalong ningkat. Disebabkan hal ini, Stephen Kalong telah dipecat. Stephen Kalong dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Stephen Kalong dia tidak puas hati. Dia tidak puas hati kenapa dia boleh dipecat oleh Gubernur. Jadi apa yang Stephen Kalong buat? Stephen Kalong mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak. Stephen Kalong dia tidak puas hati, dia telah dipecat oleh Gubernur. Oleh itu, dia telah membuat ataupun dia telah mencabar tindakan memecat tersebut di Mahkamah Tinggi di Sarawak. Jadi apa yang berlaku? Stephen Kalong dia menang. Stephen Kalong dia menang kes. Dan kembali menjadi ketua menteri. Dia kembali menjadi ketua menteri Sarawak pada masa tersebut, namun mendapat undi tidak percaya daripada konsul negeri. Jadi dia masih tidak dapat undi percaya. Dia tidak mendapat undi tidak percaya daripada konsul negeri. Jadi hal ini telah menyebabkan berlakunya ketidakstabilan di Sarawak. Politik yang tidak stabil telah berlaku di Sarawak. Yang ketidakstabilan politik ini dia mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat di Sarawak. Oleh itu pada bulan September 1966
Di Sarawak, ingat, negeri Sarawak dia pernah mengisytiharkan darurat, diisytiharkan di Sarawak. Stephen Kalong Ningkan digantikan dengan Tawisli. Jadi Stephen Kalong ini dia telah digantikan dengan ketua menteri baru yaitu Tawisli. Oke, yang ketiga ialah cabaran perpaduan kaum. Nah, ini cabaran yang sangat-sangat sukar untuk diatasi ataupun sangat-sangat sukar untuk dihadapi oleh Malaysia. Oke, selepas penggabungan Malaysia, ada banyak kaum yang terdapat di negara Malaysia lah. Oke, itu yang kita sudah bincang awal-awal tadi. Oke, usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Cabaran besar ini pelajar perlu ingat. Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar. Cabaran besar oleh Malaysia selepas Malaysia terbentuk. Oke, penduduk negara mempunyai pelbagai kaum, antaranya Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayu, Kadazan Dusun, Murut, dan Bajau. Nah, sebenarnya ada banyak lagi etnik yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Di Sabah sahaja etnik lebih daripada 35 suku. Begitu juga dengan di Sarawak. Oke, dengan penduduk yang pelbagai budaya, perpaduan sentiasa menjadi agenda. Disebabkan terlampau banyak kita punya suku kaum, jadi perpaduan ini dia sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak jauh. Apabila dia jauh, dia menjadi sukar ataupun menjadi cabaran kepada integrasi nasional. Sukar memupuk semangat satu negara. Jadi cabaran ketiga lah. Jadi ada 3 cabaran kita belajar. Cabaran dalaman pertama ialah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Cabaran politik di Sarawak dan juga cabaran perpaduan kaum. Oke, pelajar-pelajar bolehlah highlight isi-isi penting dalam buku teks masing-masing. Oke, kita terus masuk dalam subtopik 6.2. Ini kenapa pemisahan Singapura? Ini kita mesti fokus betul-betul. Kenapa selepas pembentukan Malaysia, Singapura pula tiba-tiba keluar dari Persekutuan Malaysia? Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura. Masalah pemimpin persekutuan dan Singapura. Ini masalah hubungan antara dua pemimpin lah. Disebabkan oleh apa? Dari politik, ekonomi, sosial yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Jadi ada 3 faktor kenapa Singapura keluar dari Malaysia. 3 faktor tersebut ialah politik, ekonomi, dan juga sosial. 3 faktor saja yang perlu murid-murid ingat. Oke, dari segi politik, Lee Kuan Yew pada masa tersebut dia merupakan pemimpin di Singapura. Lee Kuan Yew dia tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Jadi apabila Singapura menyertai jadi apabila Singapura menyertai Malaysia, secara otomatis negara Singapura dia mempunyai peranan yang terhad terhadap pentadbiran negara ataupun pentadbiran Singapura itu sendiri. Sebab semua pentadbiran dilaksanakan di peringkat persekutuan. Yang kedua, konflik antara pemimpin PAP. Pemimpin PAP ini ialah salah satu parti di Singapura dengan Parti Perikatan. Kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut
hak sama rata. Ini Lee Kuan Yew telah membuat satu kempen yang dikenali sebagai Malaysia. Di mana kempen ini menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Jadi ini salah satu agenda kenapa Singapura dia mau berpisah dengan Malaysia. Oke. Itu dari segi politik. Oke, apa pula faktor dari segi ekonomi? Faktor pemisahan dari segi ekonomi di mana Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Ini juga tidak dipenuhi oleh pembukaan pasaran bersama disegerakan. Ini tidak dipersetujui oleh kerajaan persekutuan. Selain itu, Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai. Ada tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Lepas itu, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Maksudnya di sini kerajaan persekutuan dia telah meminjam duit untuk pembangunan ataupun kerajaan bukan meminjam duit. Kerajaan dia telah menggunakan sebanyak 150 juta untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Singapura bagi cadangan. Oke, apabila kerajaan menggunakan wang tersebut, pastikan wang tersebut dikenakan faedah. Jadi maksudnya di sini kerajaan persekutuan tidak setuju. Oke, seterusnya ialah masalah perkauman. Masalah perkauman berlaku rusuhan kaum di Singapura. Di Singapura berlaku rusuhan kaum 12 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Oke, rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak. Yang Lee Kuan Yew cakap tadi itu, Lee Kuan Yew buat kempen Malaysia untuk menyamaratakan semua hak penduduk Malaysia. Jadi apabila tidak dipersetujui, maka berlaku rusuhan kaum di Singapura sebab masyarakat dia tidak mau cadangan tersebut ditolak oleh kerajaan persekutuan. Rusuhan kaum berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Jadi perkara ini menjadi isu antara kaum lah. Oke, tadi kita bincang tentang pasaran bersama. Pasaran bersama ialah beberapa negara yang menghapuskan cukai. Menghapuskan cukai antara mereka dan mengenakan cukai import yang sama terhadap negara lain. Itu maksud pasaran bersama. Oke, jadi sekarang kita lihat kronologi. Ini kronologi pemisahan Singapura dari Malaysia. Oke, first pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Ini tarik pelajar perlu ingat. Oke. Jadi selepas kegagalan pada tahun 1 Julai 1965, setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengarahkan Tun Abdul Razak Husin bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan juga VT Sambatan. Mesyuarat ini diadakan untuk perbincangan mengenai pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Oke, awal Ogos 1965, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Jadi akhirnya disebabkan kegagalan rundingan tersebut, kegagalan apa yang diminta oleh Singapura, Malaysia tidak dapat tunaikan, maka mesyuarat khas Kabinet 1965 dia telah bersetuju tentang rancangan pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia.
Oke, 7 Agustus 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menandatangani persetujuan. Jadi pada 7 Agustus, Tunku Abdul Rahman menandatangani persetujuan bersama dengan Lee Kuan Yew. Siapa Lee Kuan Yew? Pemimpin Singapura untuk keluar dari Malaysia. Jadi pada 9 Ogos, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan. Banyak proses dia. Lepas itu membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Jadi Parlimen telah meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Okey, jadi Singapura dia telah berpisah dengan Malaysia pada 9 Ogos 1965. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita belajar tentang dua subtopik saja seperti yang cikgu bagi tahu tadi lah, 6.1 dan juga 6.2. Oke, untuk video seterusnya kita akan sambung lagi dalam subtopik 6.3 yaitu menangani ancaman komunis. Jadi selepas menonton video ini, cikgu sudah sediakan satu soalan esei di akhir video. Dan pastikan murid-murid menjawab soalan esei tersebut di dalam buku latihan masing-masing. Oke, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.